Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana daiman ya arhamar rahimin. Pengurusi majlis yang saya hormati, pegawai masjid Abidin, dan khususnya kepada Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan khususnya kepada ahli jemaah masjid, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, menunaikan sembahyang fardu, dan tadi kita telah menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah kita dapat berzikir, berwirid, kita dapat berdoa dan melakukan solat qabliyahnya, solat ba'diyahnya, dan alhamdulillah kita boleh sambung lagi, iaitulah dengan beriktikaf dalam masjid yang mulia ini, dan khususnya kita berbincang beberapa perkara berkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang keempat daripada bulan Muharram, dengan maksud kita telah masuk ke dalam tahun baru Hijrah, iaitulah tahun 1445 Hijrah, dengan maksud bahawa kita telah meninggalkan generasi pertama Islam, iaitulah Nabi dan juga sahabat, dalam sekitar 1445 tahun yang lepas. Walaupun kita meninggalkan generasi pertama Islam, iaitulah Nabi SAW dan para sahabatnya, tetapi tidak mengurangkan agama kita. Alhamdulillah, semangat kita beragama tak kurang. Alhamdulillah, datanglah juga kita ke masjid, mengimarahkanlah juga kita ni di masjid, dan kita tengok di Terengganu kita ini berbagai-bagai aktiviti, kuliah maghribnya, kuliah subuhnya di masjid. Alhamdulillah, dan semoga perkara itu menjadi lebih subur daripada semasa ke semasa. Alhamdulillah. Ada orang yang sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat melihat Nabi, dapat mendengar suara Nabi, dapat melihat akhlak Nabi, tapi tak beriman. Kita alhamdulillah, walaupun tak pernah tengok Nabi, tak pernah dengar suara Nabi, tak pernah tengok akhlak Nabi dalam bentuk secara langsung, tetapi Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang yang beriman. Masya Allah. Jadi sebab itu teruskan aktiviti-aktiviti ibadat, supaya lebih kukuh lagi iman kita dan Islam kita, dan supaya kita mati dalam keadaan beragama Islam, iaitulah sebagai menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Bunyi mudah je ayat itu. Ayat itu bunyi dia ialah jangan kamu mati melainkan kamu beragama Islam. Mudah sangat terjemahannya, tapi dia satu perjuangan. Maksud ayat itulah jangan kamu mati melainkan kamu mesti berjuang untuk menjadi seorang Muslim sehingga akhir hayat. Bukan senang tu. Dia memerlukan kepada pengorbanan, sebagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat pada ketika mereka berhijrah. Maka kita perlu untuk jaga iman kita, nak memastikan kita mati dalam keadaan Islam, kita mesti ada pengorbanan. Pengorbanan kita
Yang pertama dan utama ialah pastikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Bukan setakat baik, tetapi menjadi lebih baik. Bukan setakat mesra, tetapi menjadi lebih mesra. Jadi sebab itu, marilah kita kukuhkan ibadat kita kepada Allah. Jangan kita berpada-pada dengan sembahyang fardu saja, tapi hendaklah kita pastikan amalan-amalan sunat kita lakukan. Pastikan juga bahawa kita bersembahyang fardu secara berjemaah, sama ada di masjid, di surau, di musalla dan sebagainya. Dan pastikan juga kita melakukan sembahyang-sembahyang yang sunat yang lain, sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Banyakkan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan lupa kuatkan hubungan kita dengan Allah menerusi solat tahajud dan juga membaca Al-Quran. Dua perkara yang paling payah nak buat. Sembahyang tahajud dengan baca Quran. Baca surat khabar senang je, tetapi nak baca Quran tu, nak start tu, Allah payah sungguh. Tak, kita kata dia. Setengah-setengah orang tu pula nak baca Quran tu pula kena duduk atas jadah, kena pakai kain pelekak, kena pakai jubah, kena pakai piah lembek, kena pakai sokok, kena pakai baju Melayu dulu baru boleh baca Quran. Sebenarnya baca Quran ni tak memerlukan kepada gaya yang tertentu, kepada uniform yang tertentu. Cukup syarat maksud saya taharahnya selesai, maka kita boleh baca Quran. Sama ada di rumah, sama ada di masjid, sama ada di pejabat, sama ada dalam kereta. Jangan pada masa makan dah. Mana masa nak makan nak baca Quran pun. Kita nak telah makan yang lagi, nak kunyak lagi, nak baca Quran lagi. Tak mana sabarlah nak baca Quran ketika kita mengunyak. Kayak gini kan, kalau lekat apa-apa salah ke Quran pula. Tak? Sebab aku baca Quran ni, jadi lekat nasi, lekat tulang dan sebagainya. Tengok. Jadi tengoklah mana yang menasabah, yang menasabah, tapi jangan terlalu ketat. Jangan ikatkan bacaan Quran itu dengan masjid je. Nak baca Quran mesti masjid. Nak baca Quran mestilah kena pakai kain pelekak. Nak baca Quran mestilah pakai jubah. Nak baca Quran mestilah apa lagi, banyak atas jadah umpamanya. Tak semesti. Kat tangga pun boleh. Tak ada masalah kat tangga rumah. Baca Quran. Kerana dia merupakan salah satu daripada amalan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya yang payah nak buatnya ialah solat tahajud. Solat tahajud ni payah sikit. Sebab sebelum tahajud tu dia tidur. Jadi tidur tu terus tidur. Dia tu payah sembahyang tahajud. Tapi kita cuba yang terbaik kerana ingin menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak niat dalam hati, saya nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertahajud. Sentiasa bertahajud berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Iaitulah ayat ini menyuruh Nabi melakukan sembahyang tahajud separuh malam, kurang sikit ataupun terlebih sikit. Bacalah Quran bersama-sama dengan tahajud itu. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita niat dalam hati nak ikut sunnah Nabi, insya-Allah dia jadi mudah. Dia jadi mudah. Mudah macam mana? Iaitulah kita aturlah program tidur kita tu dalam keadaan yang menasabah. Jangan kita korbankan nasihat doktor. Doktor kata umur macam kita ni kena tidur 6 jam. Jangan tidur 5 jam. Jangan tidur 4 jam, tidurlah 6 jam. Tapi tidur itu dalam keadaan ada disiplinnya. Mungkin tidur awal, mungkin pukul 10, pukul 10.30 dah tidur. Bangun awal setengah jam sebelum subuh. Sekarang ni dekat-dekat pukul 6 baru subuh. Tak? Macam hari ni pukul 5.50, dekat-dekat pukul 6. Tak? Apa salahnya kalau kita bangun pukul 5 suku dah ni untuk sembahyang tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat untuk menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih lagi, bukan setakat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang tahajud ni. Sembahyang tahajud ni sebenarnya ada kelebihan lagi.
Iaitulah inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Kami akan bebankan kamu dengan bebanan yang berat wahai Muhammad. Makna dia dengan tahajud ni jadi ringan. Bebanan Nabi tu kok berat kerana berdakwah. Nabi ni adalah seorang manusia, bukan 10 orang manusia Nabi ni. Nabi seorang je. Bukan Muhammad itu nama pada 10 orang, tak, nama seorang je. Maka seorang ini nak berdakwah kepada satu planet dunia. Bukan senang tu. Nak aturnya, nak atur strateginya, nak start macam mananya, kemudian dengan emosi yang kuatnya, dengan minda yang kuatnya, dengan fizikal yang kuatnya. Maka yang menjadi bekalan kepada Nabi untuk memudahkan urusan dakwah ialah solat tahajud. Itu. Dan kita pun ada masalah juga. Bukan Nabi je lah yang ada masalah dakwah. Nabi lagilah besar masalahnya menyampaikan dakwah. Dia seorang nak berdakwah pada seluruh planet dunia. Kita pun banyak masalah juga. Masalah kita, masalah peribadi mungkin ada. Masalah peribadi kita, masalah keluarga kita, masalah anak-anak kita, masalah keluarga kita. Kalau orang bersuami, masalah suami. Kalau orang beristeri, ada masalah isteri. Mungkin masalah ibu bapa, mungkin masalah adik-beradik, mungkin masalah kampung, mungkin masalah negeri, mungkin masalah negara. Banyak sekarang ni. Mungkin masalah ekonomi, mungkin banyaklah masalah-masalah atas dunia ni. Macam mana kita nak mulakan langkah supaya Allah Ta'ala campur tangan dalam hal membebaskan diri daripada masalah ini? Kuatkan hubungan dengan Allah, antaranya ialah dengan melakukan salat tahajud. Jadi banyakkanlah semayang tahajud. Mungkinlah semayang tahajud ni kita kata banyak pun payah juga nak kata banyak ni. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Cukup lah. Kita kata 2 rakaat sampai mati berapa? Asal ada tahajud. Apa mati dia 2 rakaat? Daripada muda sampai ke tua, sampai ke mati, dulu, kini dan selama-lamanya 2 rakaat semua dia ni. Tak apa, tak ada masalah. Asal ada. Asal ada. Itulah kekuatan yang perlu kita bina sekarang ni, iaitulah hubungan dengan Allah. Di antaranya ialah seperti saya sebut tadi, berdasar pada nas yang saya baca tadi, iaitulah kekuatan Nabi adalah kepada solat tahajud itu sendiri. Kita cuba ikut sunnah Nabi itu. Dan kita balik kepada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni sebenarnya, sebelum saya nak bercakap tentang hijrah ni, satu perkara lagi saya nak bercakapnya, iaitulah apabila masuk tahun baru, maka meningkatlah umur kita. Kena sedar juga tu. Aku tak sedar. Umur ni rambutnya hidup lambat lagi umur yang mati dah. Rasa gitu. Dah. Sebenarnya bukan sebab kita tua kita mati. Bukan sebab kita ni orang lama kita mati. Kita mati bila-bila masa. Sama ada tua ke, sama ada muda ke, sama ada kanak-kanak ke, sama ada orang dewasa, mati belaka. Cuma bila masuk tahun baru, bila masuk waktu baru, bila masuk bulan baru, bila masuk minggu baru, hari baru, kau dekat dengan mati tu. Bukan masalah tua tak tua ni. Bukan kita kata kita ni dah tua dah, bila masuk tahun baru nak mati sebab kita tua. Tak, bukan masalah tua. Masalah bila masuk kepada waktu yang baru, tak kira lah tahun baru ke, hari baru ke, bulan baru ke, kita dengan mati dekat. Dia jadi dekat. Kalaulah orang tu umur dia 20, katakan mati dia dalam azali tertulis umur 21. Bila masuk tahun baru umur 21, nak mati je tu. Begitu. Dia tak kira muda, dia tak kira tua. Tak. Jadi beringat-ingatlah kita dengan kematian ni. Sebabnya ialah kerana kata Sayyidina Umar, sayati yaumun 'alan nas, akan datang kepada manusia ni. Sayyidina Umar cakap ni, akan datang satu hari pada manusia, an-nasu yaqulun anna Umar qad mat. Akan datang satu hari pada manusia mengatakan, Umar mana? Umar mati dah. Umar, Sayyidina Umar bercakap, akan datang satu masa orang akan kata aku ni mati dah. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, minggu lepas, tak sekira lah. Akan ada satu masa orang kata mati dah dia. Ataupun dalam bahasa kita ni, bahasa Malaysia ni, akan datang satu masa kita ni bergelar dengan Allah yarham. Allah yarham. Akan ada kau masa
Tak sabar je dia dengan Allah Yarham. Tengok-tengok Allah Yarham lah besok. Dah umpamanya dah. Tu. Jadi ini Sayyidina Umar kata, akan ada satu masa orang akan kata Umar mana? Umar mati dah. Bila mati? 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 2 hari lepas, 3 hari lepas. Makna dia akan berlaku kematian. Sebabnya Tuhan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan merasai kematian. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Nabi Isa. Nabi Isa sekarang ni hidup lagi, duduk di langit yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam di langit yang kedua. Makna Nabi Isa ni hidup lagi sampai sekarang dia hidup berdasarkan kepada pandangan ahli sunnah wal jamaah, jumhur ahli sunnah wal jamaah. Adalah pandangan hak kecil-kecil tu hak tak mutabar, tak sakira lah, hak kata Nabi Isa mati dah apa semua dah. Nabi Isa yang hidup ni akan sampai masanya dia akan mati juga, dia akan wafat juga. Apabila dia turun atas dunia dan dia memerintah dunia ini selama antara 7 hingga 40 tahun berdasarkan kepada perselisihan di kalangan ulama. Pada tu dia akan wafat. Bila dia wafat, dia akan disembahyangkan jenazahnya. Ada masa ni. Walaupun sekarang tak wafat lagi Nabi Isa, tapi akan datang akan wafat juga. Itulah yang dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu akan merasai kematian. Ya, gitu. Jadi sebab tu marilah kita ingat kepada kematian ni. Bila kita ingat kepada kematian, kita akan sentiasa ikat diri kita dengan agama. Kalau kita ingat kemati, kita akan ikat diri kita dengan agama. Sebab apa? Bila kita mati, akan ada soal kubur, akan ada azab kubur, akan ada nikmat kubur. Kalau dapat nikmat kubur, alhamdulillah. Kalau dapat azab kubur, gua ni cerita. Kalau soalan-soalan malaikat dah boleh jawab, gua ni cerita. Kita dok fikir benda tu, kalau kita ingat kematian, menyebabkan kita jadi kuat agama. Dan kita nak buat sesuatu, kita akan tanya agama. Automatik kita akan tanya agama. Nak buat benda-benda sikit, dah boleh ni kena tanya ustaz dulu hukum dia gua ni. Tengok orang ingat kemati ni dia akan ingat ke ustaz. Bukan ustaz. Ustaz so kira lah ustaz benda-benda pun. Kalau orang tu dia ingat kepada mati, dia akan ingat pada ustaz. Bukan ingat pada ustaz tu ingat gua ni dah. Ingat nak tanya. Apa hukum gini gak ustaz? Kalau saya ada masalah gini, macam mana gak penyelesaian hukum ni ustaz? Sebab apa yang kita tanya ustaz tu? Sebabnya ialah kerana takut salah dalam tindakan kita, maka dia bercanggah dengan agama. Maka sebenarnya bila kita buat gitu, seolah-olah kita lupa kepada kematian. Jadi orang ingat kepada mati, dia akan sentiasa tanya agama. Nak buat benda-benda, tanya agama. Bukan buat dulu baru tanya agama. Buat dulu, jangan tanya ke agama. Kau tanya agama selok dah lah jadi apa projek ni dah. Jangan tanya dulu, elok-elok, jangan tanya lagi. Kita tanya ngelah kali, buat dah. Kalau orang tanya kita dah nak buat dah. Dah umpamanya dah. Saya rajin ingat dulu. Masa saya kerja di Jabat Mufti dulu adalah isu-isu gitu. Buat dulu. Dah nak buat dah. Esok lusa dah nak buat, baru tanya hari ni. Kita tahu dah. Kita tahu dah apa. Sebab apa tanya hari ni? Sebabnya kalau kita jawab hari ni pun dah kesal dah nak buat hari ni nak buat. Tu jawapan dia dah. Jadi kena tanya agama dulu. Kena tanya ustaz dulu. Kena tanya hukum dulu. Hukum dia gua ni. Begitulah. Kalau orang ingat pada kematian, dia akan ingat pada agama, dia akan ingat pada ustaz, dan dia akan bertanya kepada ustaz apa hukum gitu begini, supaya perjalanan hidup dia sesuai dengan keagamaan. Dan orang yang ingat kematian ni, dia akan sentiasa ingat macam mana nak jawab soalan Allah pada hari kiamat. Kalau buat gini, kalau Tuhan tanya nak jawab gua ni, dah lepas ni, dah lewat. Ni sikap ni orang yang ingat kepada kematian. Ini berlaku pada Sayyidina Umar contoh. Sayyidina Umar, saudara-saudari, kalau dia nak buat benda-benda, kalau dia nak buat keputusan apa-apa, dia akan sebut, kalau Tuhan tanya pada hari kiamat, hujah aku begini. Tengok. Hujah aku begini. Aku ada hujah gini, tak apa, aku boleh buatlah. Sebab apa? Aku ada hujah. Hujah aku dengar Nabi cakap gini, aku dengar Nabi mengajar begini, aku baca Quran kata begini. Ada apa? Aku buat. Sebagaimana dikatakan bahawa apabila orang tanya Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar kena tikam. Bila kena tikam, maka bila kena tikam tu membawa kepada kematian lah.
Memang Saidina Umar dia meninggal dunia kerana kena tikam oleh seorang majusi. Nama dia Fairuz Abu Lu'lu'ah. Sebelum dia mati, sebelum dia meninggal dunia, orang tanya Saidina Umar, siapa yang boleh ganti dia menjadi khalifah, menjadi ketua negara? Cuba kau Saidina Umar calonkan. Calonkan supaya senang. Jadi kita pun dah khalifah Saidina Umar sendiri calonkan orang tu, kita pun pakai setujulah. Selesai masalah dah. Maka Saidina Umar ni nak mencalonkan siapa-siapa tu, bukan jawab lalu. Dia mikir panjang. Lalu dia menjawab satu perkara, satu perkara lah. Dia kata apa? Dia kata laukana Saliman maula Abi Huzaifah hayyan lawalaituhu. Kalau sekiranya seorang lelaki ni nama dia Salim, iaitulah Salim ni hamba kepada Abu Huzaifah. Ada seorang sahabat Nabi tu dia nama Abu Huzaifah, dia ada hamba seorang nama Salim. Kalau Salim tu masih hidup, lawalaituhu, aku akan lantik dia menjadi khalifah selepas pada aku. Sebab apa? Aku ada hujah depan Tuhan. Kalau Tuhan tanya hari akhirat, tengok dia ada hujah. Tu perangai orang ingat Tuhan tu, orang ingat kepada kematian ni, dia kalau nak buat benda-benda, dia fikir hujah apa nak bawa depan Tuhan bila-bila. Lalu dia kata aku ada hujah kalau aku nak lantik Salim, tapi Salim mati dah masa tu. Tak dia nak lantik lah, mati dah, mati sebelum tu lagi. Maka nak lantik Salim tak boleh sebab dia mati dah. Tapi Saidina Umar kata, kalau sekiranya Salim tu masih hidup, nescaya aku akan melantik dia menjadi pengganti aku. Sebabnya kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab aku dengar Nabi bersabda, inna Saliman yuhibbullah wa rasulah. Kerana Rasulullah bersabda, Salim ini adalah sangat sayang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau aku lantik dia, kalau dia bila-bila pada hari kiamat Tuhan tanya aku, kenapa lantik Salim? Aku ada hujah. Hujah dia apa? Hadis Nabi. Nabi kata, Salim ni sangat sayang pada Allah dan Rasulnya. Orang sayang pada Allah dan Rasul ni makna dia orang yang akan memerintah berdasarkan kepada syariat Allah. Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdasarkan kepada syariat Islam. Itu maksudnya. Itu orang sayang pada Allah, orang sayang pada Rasul ni, kalau dia jadi pemerintah, dia akan laksanakan segala perintah Allah sebab dia sayang pada Allah. Dia sayang kepada Rasul. Itu maksud dia. Jadi ada hadis kata gitu, kalaulah Salim tu masih hidup, nescaya aku akan lantik dia menjadi khalifah. Tapi nak buat gua ni dia mati dah. Lalu Saidina Umar kata lagi, dia melanjutkan cakapan dia. Dia kata apa lagi? Lau kana Khalidan hayyan lawalaituhu. Kalau sekiranya Khalid ibn Walid masih hidup, nescaya aku akan lantik dia menjadi khalifah. Sebab apa? Sebab aku dengar Nabi bersabda bahawa bahawa Khalid ni, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku dengar Nabi bersabda, Khalid saifun min suyufillah. Kerana Khalid ini Nabi kata adalah pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Khalid sekarang ni masih ada, aku dah fikir panjang dah, aku akan lantik dia jadi khalifah, kata Saidina Umar. Sebab apa? Aku ada hujah. Kalau Tuhan tanya di hari akhirat, sebab apa dah pergi latih Khalid tu? Aku ada hujah. Hujah aku ialah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Khalid ini adalah pedang daripada pedang-pedang Allah. Bila sebut pedang, dia orang kuat berpegang kepada kebenaran. Dia kuat pegang kepada kebenaran. Maka orang ni paling layak untuk jadi khalifah. Tapi nak buat guana mati dah. Dia mati sebelum aku lagi. Begitulah. Tu nak katanya sifat yang ada pada orang yang ingat kepada kematian. Dia akan fikir, kalau Tuhan tanya nak jawab guana. Kita ada tak sikap tu? InsyaAllah ada lah tu. Apa pada malam ni kita dengar ni, sikit-sikit lah cerita-cerita macam ni, akan beringat seumur. Kalau aku buat gini, Tuhan tanya nak jawab guana. Kena ada. Semangat tu kena ada. Semangat nak jawab guana. Begitulah yang perlu ada pada kita. Dan lahirnya benda itu adalah hasil daripada ingat kepada kematian. Dan orang yang ingat kepada kematiannya, saya dah sebut tadi, dia akan ikat diri dia dengan agama. Dia tak tergamak nak buat benda-benda haram. Tak tergamak. Sama ada benda-benda haram tu membabitkan hak diri sendiri, tak semayang, tak puasa, tak zakat umpamanya, ataupun membabitkan hak orang lain, derhaka kepada kedua ibu bapa umpamanya.
kemudian tak hormat orang, fitnah ke, ngupak dan sebagainya. Tak gamak nak buat. Sebab apa? Dia ingat kepada kematian. Dan dia akan tak buat benda-benda yang membabitkan hak orang. Tak makan rasuah, tidak akan menyeleweng, tidak akan buat benda-benda yang menyanggah hak orang lain. Dia tak akan makan benda-benda haram. Sebab apa? Sebab dia ingat kepada kematian. Inilah lebihnya orang yang ingat kepada kematian. Dan Umar bin Abdul Aziz ni, saudara-saudari, dia ni adalah cicit pada Saidina Umar. Cicit pada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Saidina Umar hak tadi tu hamba cerita tadi tu Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini sekarang cicit dia pula. Cicit Saidina Umar ni nama Umar juga. Umar bin Abdul Aziz. Sini pun ramai kot nama Umar. Bagus nama Umar deh. Itulah makna dia, mudah-mudahan orang nama Umar ni bersama-sama dengan Umar Ibn Khattab, bersama-sama dengan Umar bin Abdul Aziz dalam syurga, insya-Allah. Amin. Dan kita semua sekali, hak kita dalam masjid ni insya-Allah ahli syurga belaka, insya-Allah. Amin. Jadi sana sebutkan Umar bin Abdul Aziz ni, kalau kita tengok, kalau kita baca dalam sejarah, adalah khalifah di kalangan Bani Umayyah yang paling bertakwa kepada Allah. Dia meretah 2 tahun je, saudara. Dia memang meretah 2 tahun. Daripada tahun 99 Mas Hijrah sampailah kepada 101 Hijrah. 2 tahun je. 2 tahun je meretah. Tapi 2 tahun ni sampai learning kita sebut lagi. 2 tahun je padahal. Sampai ke sekarang ni dah beribu tahun dah. Kita sebut lagi cerita-cerita hak berlaku dalam masa 2 tahun. Sebab apa? Sebab 2 tahun itu penuh dengan keadilan. Penuh dengan kesolehan. Apa yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz memang bertepatan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar bin Abdul Aziz. Maka kalaulah khalifah sebelum daripada Saidina Umar bin Abdul Aziz ni, ada 2 orang khalifah lagi sebelum itulah hak sebaya dengan dia. Iaitulah yang pertamanya, nama dia lah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah bin Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian yang lepas pada tu nama Sulaiman bin Abdul Malik. Ini 2 beradik. 2 beradik ini jadi khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz. Kalaulah di zaman Al-Walid bin Abdul Malik, kalau orang ramai bercakap, benda apa? Bangunan. Rumahmu berapa tekak? Negamu guana. Rumahmu berapa tekak? Dah tahun depan nak tambah berapa tekak lagi. Sebab apa? Sebab Al-Walid bin Abdul Malik ni perangai dia suka kepada bangunan-bangunan tinggi dan juga suka kepada pembangunan. Tak ada masalah, betul, tak ada masalah, tak ada canggah apa-apa. Tetapi pembawaan pemerintah itu menyebabkan sampai pengaruh dia kepada rakyat. Jadi rakyat pun duk cakap apa? Cakap hal nega, cakap hal berkenaan dengan pembangunan, cakap hal bangunan tinggi-tinggi dan sebagainya. Kesang. Kemudian di zaman Sulaiman bin Abdul Malik ini dia suka nikah ramah. Dia nikah ramah. Jadi rakyat di zaman dia kalau cakap benda apa? Mu apa orang ini? Dah mu nak nikah seorang ke bila? Takkan 2 orang cukup dah. Takkan 3 orang cukup. Kota dah habis gitu. Dia cakap gitu pula. Dia cakap bab yang berkait perkahwinan. Sebab apa? Pengaruh sikap pemerintah itu menyebabkan rakyat pun berfikir macam tu juga. Terkesan rupanya. Tetapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, bila Sulaiman bin Abdul Malik itu meninggal dunia, maka terlantiklah Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz ni, rakyat dia cakap apa dalam masa 2 tahun tu? Kalau kita nak cakap, kalau kita hidup zaman tu, kata Syekh Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, orang ramai akan bercakap masa tu, macam mana mu tamat dok Quran lagi ni, tamat dok bulan ni, macam mana mu ada semayang tahajud ke dok, tanya anak semayang malam mayang tahajud ke dok, tanya isteri semayang mayang tahajud dok malam, hamba bangun, demo dok bangun lagi tu malam dok. Guana mana bercakap tentang semayang tahajud, bercakap tentang baca Quran, bercakap tentang ibadat-ibadat. Bukan kata salah. Orang cakap pembangunan dok salah, orang cakap bab perkahwinan dok salah, sebab tu ada semua dalam Quran belaka. Tetapi kesan kesolehan Umar bin Abdul Aziz ni menyebabkan rakyat pun kerana sikap dia begitu, menekankan masalah ibadat, menekankan masalah qiyamul lail, menekankan masalah baca Quran. Jadi terpengaruh dengan orang bawah ni, orang bawah terpengaruh dengan dasar ini, menyebabkan orang bercakap benda tu. Ini Umar bin Abdul Aziz. Hebat. 2 tahun je dia mengetah, tapi 2 tahun sampai sekarang orang ambil lagi. Dia punya
dia punya orang panggil apa, dia punya polisi tu orang ambil sampai sekarang. Macam mana nak mengembalikan Al-Quran dan sunnah dalam kehidupan. Umar bin Abdul Aziz ni, orang ada buat kajian. Ada seorang ulama, nama dia Syekh Rashid, Syekh Ahmad Rashid. Dalam kitab dia Al-Muntalaq. Dalam kitab tu dia buat kajian. Macam mana Umar bin Abdul Aziz ni, dia boleh kuat ibadat dia pada Allah. Dan dia ni bertakwa pada Allah. Dia seorang lelaki yang soleh, pemerintahan yang cukup adil. Kenapa berlaku macam tu? Apa rahsia dia? Apa resipi hidupnya? Lalu orang buat kajian. Dalam kitab tu lah dia buat kajian. Rupa-rupanya Umar bin Abdul Aziz ni, dia terlalu kuat ingat kepada kematian. Itu rahsia dia. Dan macam mana dia nak ingat kepada mati ni? Macam mana Umar bin Abdul Aziz ni nak ingat ke mati? Sentiasa hidup dia ziarah kubur. Ada semua ziarah kubur. Ada masa ziarah kubur. Ada masa ziarah kubur. Bukan tunggu orang mati je ziarah kubur ni. Bukan masalahnya ada orang mati ni. Tak ada orang mati pun ziarah kubur kok. Gitu. Kenapa ziarah kubur ni? Apa kepentingan dia? Sebab Nabi cakap awal-awal lagi. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Kamu hendaklah ziarah kubur. Kerana ziarah kubur itu menyebabkan kamu ingat kepada kematian. Rupa-rupanya resepi kehidupan Umar bin Abdul Aziz ni, dia kuat ziarah kubur. Jadi sebab tu saudara-saudari, kita kena ada juga benda tu. Jangan pergi kubur ni sebab apa? Ada orang mati. Kita pergi kubur tak tak apa bagus tu, teruskan. Kata tak bagus. Kita ziarah orang mati ni sebenarnya pahala paling besar sekali ialah kita ziarah, kita semayang jenazah, kita hantar jenazah sampai kubur. Jangan gali kubur orang lain Kalau gali kubur tak boleh jabak awak je dak. Sampai 2 jam pergi ziarah kubur. Bos tanya gimana? Nak nawak orang mati. Nawak orang mati ku ana 3 jam. Bos kata ni gali kubur. Jangan pula pergi gali kubur, pergi ziarah. Ziarah orang mati. Tengoklah. Kalau bos wis setengah jam, kalau orang kerja jabat setengah jam je. Jangan pergi sampai kubur. Sampai ke rumah, jumpa dengan anak beranak dia apa semua, beri sikit sumbangan dan sebagainya, cukup lah tu, balik ke jabat mula. Sebab kita ziarah orang mati ni adalah benda yang sangat baik. Ada masanya menjadi sunat fardu kifayah, sunat ada masanya jadi fardu kifayah. Hak kerja kita jabat tu adalah fardu ain, kita mesti tunaikan amanah tu. Jadi kita ambil lah masa setengah jam bahwi. Jangan pula dinawak orang mati 3 jam macam gegali 3 utai kubur. Tak boleh lah sampai pekat tu, tak amanah lah tu dah. Bukan gali kubur sungguh, digenewa tak lain. Pergi Maiden kejap, pergi Giant kejap, dak umpamanya dak. Tu lah genewa tak lain. Lepas tu becah projek sikit, dak umpamanya dak. Lepas tu hak tu lah yang salahnya. Tak boleh lah gitu. Saya balik pada asal tadi. Balik pada asalnya kita kena ada sifat yang ada pada Umar bin Abdul Aziz, iaitulah sentiasa ziarah kubur. Bukan sentiasa tu hari-hari dak. Bukan hari-hari ni kubur. Nak pergi kubur dak bukan gitu dah. Kita pergi macam-macam biasa, ada kematian kita pergi kubur. Tetapi walaupun tak ada kematian, kita pergi ziarah kubur. Kubur siapa? Kita pergilah kubur ibu bapa kita. Kita pergilah kubur saudara mara kita, nenek kita, toki kita, ke siapa-siapa, mak saudara, pak saudara. Tak? Kemudian kita ziarah kubur tu sebenarnya dia akan mengingatkan kepada kematian. Macam mana keadaan mak aku sekarang ni? Dia mari mikir dah. Tak? Macam manalah keadaan dia. Kalau dia dapat nikmat kubur, alhamdulillah. Kalau dia nampak azab kubur, ya Allah, sedihnya aku. Benda hak berlaku, mesti ada berlaku sesuatu bawah kubur tu. Mesti berlaku. Mesti ada. Ima azab kubur, ima nikmat kubur. Tak ada tengah-tengah, tak ada. Tengah-tengah hang. Dok azab kubur, dok nikmat kubur. Dok gitu tak ada. Tak wujud benda tu dah. Jadi kita mikir benda-benda tu akan menyebabkan kita akan ingat kepada kematian. Bila kita ingat kepada kematian, mestilah kita nak mati yang terbaik. Mestilah kita nak pastikan apabila kita mati, kita mendapat nikmat kubur, bukan azab kubur. Jadi sebab tu pas pada ni kena ada jugalah kita ni. Seminggu sekali ke, pergi kubur mak ayah kita. Di samping kita ziarah kubur, kita mengingatkan kepada kematian. Kita boleh hadiahkan pahala baca Fatihah tu pada si mati, ayah kita, mak kita dan sebagainya. Kerana disebutkan dalam satu kitab ni, nama dia Baridul Islam, Syekh Ibn Tahan. Dalam kitab tu dinukilkan pada pandangan Imam Nawawi. Kalau kita baca Quran, contohnya saya sekarang ni, saya baca Quran, saya baca surah Fatihah.
saya hadiahkan pahala tu pada si mati, ayah saya, arwah mak saya, arwah ayah saya, toki saya. Sebenarnya siapa dak pahala? Insya-Allah siapa. Tapi kalau kita duduk di kubur, kita pergi kubur, kita baca Fatihah, makin siapa lagi. Itu fatwa daripada Imam Nawawi. Ya, sebab apa? Dia dekat dengan kubur tu, dia ada kesan lebih lagi. Bacaan kita tu lebih sampai lagi, lebih confirm lagi untuk sampai kepada si mati tadi. Dia lain. Kita baca di rumah dengan baca di kubur tu lain. Jangan kata sama. Kita baca di rumah siapa juga, kita baca di kubur siapa juga. Memang siapa belaka, insya-Allah niat ikhlas, bacaan betul siapa. Tapi mana hak lebih siapa? Hak lebih terjamin siapa? Jadi kalau kita pergi kubur tadi, kalau kita baca Fatihah, tak sama kita baca Fatihah di tempat lain yang jauh daripada kubur tu. Jadi kita boleh dua perkara. Kita ingat kepada kematian, dan kita boleh tolong sedikit secara rohani kepada mak ayah kita, arwah mak ayah kita, toki kita, ke siapa-siapa lagi lah. Hak mati, kita itulah melalui kita hadiahkan pahala baca Quran, pahala Fatihah, pahala apa-apa yang kita baca, zikir, selawat, kita boleh sapa selalu. Kita boleh niat selalu untuk sapa kepada si mati yang berada di kubur tempat kita ziarah itu. Itu jadi dua benda kita boleh buat. Dua dalam satu. Dua dalam satu yang kita bolehnya. Begitulah. Jadi saya nak balik semula kepada peristiwa yang dikatakan ma'al hijrah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak guna hak eksklusif dia. Nabi ni dia ada hak keistimewaan dia. Yang mana keistimewaan ni kalau dia guna, insya-Allah dak kenala Tuhan akan mustajab. Iaitulah Nabi tak guna semata-mata doa. Nabi tak doa, tak ada riwayat kata Nabi berdoa, ya Allah Tuhanku, dah musuh aku berhijrah ni, dak sapas lalu dak sekelip mata sapas lalu dak payah susah-susah pergi situ, pergi sini. Pergi pula melalui padang pasir panas terik, Allah ya Allah, dak sapas lalulah ya Allah. Kalau Nabi doa gitu, insya-Allah Nabi ni adalah orang yang sangat suci. Tuhan itu maha suci. Doa yang keluar daripada mulut Nabi itu adalah suci, maka dia akan mustajab. Dia akan mustajab sebab Nabi ni jiwa dia suci, akhlak dia suci, akidah dia suci, perbuatan dia suci. Memang Nabi ni suci sungguh sebab dia maksum. Apabila keluar doa daripada orang maksum macam Nabi, dia berdoa kepada Tuhan yang maha suci, dia macam magnet. Dia lalu mustajab doa itu, makbul doa itu. Dengan maksud kalulah Nabi kata, ya Allah Tuhanku, tak payahlah susah-susah pakai sekelip mata. Kelip mata pertama, kelip mata kedua, apa dah? Dah. Siapa? InsyaAllah Allah Ta'ala berkuasa. Boleh. Tetapi Nabi tak guna hak eksklusif itu. Nabi tak guna hak keistimewaan itu. Nabi menggunakan pendekatan yang menjadi sunnah kepada umat dia selepas daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi menggunakan pendekatan strategi, Nabi menggunakan pendekatan usaha. Usaha. Kalau Nabi buat gitu, maka umat dia akan doa saja. Nak buat benda apa tu? Saya ni nak nega. Nega ni tak ada promosi, tak ada mendapat, pakai doa je. Lepas tu tempat nega pula cerak tu, dah larak pula. Memang tak ada orang nak pergi tau. Tak ada usaha dak, kita kata. Akan jadi gitulah. Tetapi Nabi nak jadikan sunnah kepada umat dia. Kita nak buat benda-benda, nak buat benda-benda mestilah berusaha. Maka sebab itulah Nabi berusaha dan berstrategi. Ada strategi Nabi macam mana nak berhijrah ni supaya menjadi sunnah kepada umat dia, supaya sentiasa mencari jalan usaha. Jangan doa saja, jangan bertawakal saja tanpa usaha. Tak boleh gitu. Itu bukan sunnah Islam. Itu bukan ajaran Allah. Sebab ajaran Allah ni ada 3 perkara. Ada akidah, ada syariat, dan ada tasawuf. Kalau kita pakai doa saja tanpa usaha, makna dia kita pakai akidah saja tanpa syariat. Warna tu tak cukup dah sekomponen agama kita. Tu. Sebab itulah Nabi menggunakan pendekatan usaha. Nabi pergi Nabi susung strategi dia, iaitulah Nabi dak hijrah lalu. Nabi merancang hijrah tu daripada bulan Muharram. Tetapi Nabi dak hijrah lagi bulan Muharram sebab Nabi dak atur strategi. Atur strategi. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia. Nama kitab tu Fathul Bari. Dalam kitab tu dia mengatakan, kenapa kita hari ini
pergi sambut tahun baru start daripada bulan Muharram. Kenapa tahun baru start dengan bulan Muharram? Sedangkan Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal. Patutnya bulan Rabiul Awal kat gigi ya, nak sambut masa hijrah. Tapi tak berlaku gitu. Kita pergi sambut bulan Muharram. Sebabnya ialah kerana Nabi berazam. Makna Nabi berazam ni, Nabi telah membuat perkiraan, membuat perancangan, membuat orang panggil penelitian, mengkaji berhijrah ni start daripada awal Muharram. Tengok Nabi dah hijrah lalu. Tetapi sahabat dulu, sahabat pergi sikit-sikit barulah Nabi hijrah. Makna apa? Nabi ni mengambil sebab dan musabab. Nabi tak pakai sistem doa yang sampai lalu dak tunggu bulan Muharram, akhir Zulhijjah apa dah Madinah. Dak dia kata dah. Sebab doa Nabi dak. Tapi Nabi ikut strategi. Dan bila Nabi nak berhijrah tu pula, Nabi pergi bersembunyi di Gua Thur bersama-sama dengan sahabat setianya yang bernama Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dak. Begitulah ambil strategi nusu, bersembunyi, bukan takut, bersembunyi sebab nak jadi sunnah kepada kita. Kita kena ada strategi. Nak buat benda-benda kena ada masa bersembunyi, ada masa terang-terangan, ada masa kita isytiharkan, ada masa kita berahsia dan sebagainya. Ini strategi-strategi yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di Gua Thur, Nabi nusu dekat gua tu sikit je dia punya lubang tu sikit je, kecil je, benarnya bukan besar. Kalulah orang lalu kat tu, kemudian dia tengok tak bawah nampak tapi kalau orang lalu tengok depan tak apa begitu. Nabi dengan Saidina Abu Bakar nusuk situ, bersembunyi situ. Dan satu ketika itu oleh kerana berlaku 2-3 hari nusuk tu, sembunyi tu, strategi Nabi tadi dak sebelum berhijrah tu 3 hari, maka dikatakan bahawa Saidina Abu Bakar pada masa itu, ada satu masa tu Saidina Abu Bakar isa lagi. Dah isa lagi tak? Okey, Saidina Abu Bakar pada masa itu, bersama-sama dengan Nabi. Dikatakan Nabi pada masa itu tidurlah atas paha dia ni. Maka dikatakan Saidina Abu Bakar ni bila tengok Nabi tidur, ada satu peristiwa berlaku pada Saidina Abu Bakar. Apa kok? Iaitulah dia kena gigit oleh binatang. Macam-macam lah pandangan ulama sejarah. Ada kata macam-macam, ada kata ular lah, macam-macam lah. Itu. Dan saya nak sebutkan Saidina Abu Bakar ni bila kena gigit gitu, dok gerak. Ya gitu lah. Tahan sakit. Sebab apa? Sebab tak mahu mengejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berehat tadi. Tengok, sayang dia ke Nabi sampai tahap tu. Inilah Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupa-rupanya iman dia terlalu kuat sampai perekat dia sanggup gadaikan nyawa dia untuk Islam, untuk Nabi, untuk Allah. Sampai perekat tu. Pas pada tu Nabi tersedar daripada tidur, Nabi pun baca doa, akhirnya sembuhlah tempat sakit, tempat kena gigit tu sembuhlah. Jadi nak ceritanya bahawa itulah pengorbanan Saidina Abu Bakar. Dan Tuhan jadikan ada 2 binatang, yang mana 2 binatang ni menjadi tentera Allah, yang nak jadi sebab kenapa orang tak perasan, orang kafir Quraisy yang cari Nabi tak perasan Nabi ada dalam tu dengan Saidina Abu Bakar. Iaitulah ada burung pati yang bersarang situ. Kalau ada orang mesti burung pati dah lari. Tengok tak lari. Kemudian sarang labah boleh buat sarang dia. Mestilah kalau ada orang pecah dah sarang labah tu dah. Begitulah. Jadi inilah 2 makhluk yang menjadi tentera Allah yang mempertahankan Nabi. Iaitulah burung pati dengan apa nama tu, dengan labah. Dengan labah itu. Dia buat sarang, orang ni pula duduk kat sarang tak lari, macam gerak tak ada orang lah situ. Maka pembesar-pembesar Quraisy, pencari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang kafir, tak suka ada orang di situ kerana peristiwa yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab itu sebenarnya kalau kita nak pakai logiknya, nak tengok kepada nas dalam Qurannya, semua makhluk Allah atas muka bumi ni mereka bertasbih kepada Allah. Mereka adalah Islam. Kalulah kata-katalah semua makhluk-makhluk ni, kalau kita tanyalah boleh cakap agama awak berapa, dia akan jawab agama Islam. Hatta walaupun matahari pun kalau kita tanya dia, awak agama berapa, jawab dia agama Islam. Begitu nak ceritanya bahawa semua makhluk ni sentiasa bertasbih kepada Allah, mentauhidkan Allah, tetapi secara semula jadi, bukan secara taklif. Sebab itulah
makhluk-makhluk ni dia tidak akan masuk ke syurga, tak masuk neraka, tak masuk syurga, sebab mereka ni mentauhidkan Allah, bertasbih kepada Allah berdasarkan kepada sifat semula jadi, bukan berdasarkan kepada taklif. Itu kita ni tak, kita ni membesarkan Allah, kita menganut Islam, kita bertasbih kepada Allah berdasarkan kepada taklif. Jadi kalau kita berjaya bawa benda tu, kita akan masuk ke syurga, yang tidak boleh, yang tidak dihuni oleh binatang-binatang yang lain. Itu yang pertama. Yang keduanya, saudara-saudari, setiap makhluk ni menjadi penyokong kepada Nabi, penyokong kepada Islam. Walaupun kita kata laboh, kecek je, penyokong Islam. Penyokong Islam tu, kalau boleh ngundi satu undi tu, tak kita kata satu undi tu kita kata dah. Kalau laboh tu, laboh ke orang panggil burung-burung tadi kan, adalah penyokong kepada Nabi, penyokong kepada agama Islam, penyokong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat pada cerita pada masa tentera Abrahah, dia nak masuk ke Mekah kerana untuk meruntuhkan Kaabah. Maka tentera Abrahah ni dikatakan bahawa dia capur-capur semua sekali dengan tawanan tu, lebih kurang dalam 300,000 orang dia punya tentera dia. Niat dia sekara je, bukan nak membunuh orang Abrahah ni, tapi nak meruntuhkan Kaabah. Sebab apa? Dia ada Kaabah baru dekat Yaman, dekat Sana'a. Biar orang buat haji di tempat negeri dia, baru dapat bina ekonomi, baru dapat menjana ekonomi. Ini tak mau Mekah-Mekah dah, tak mau Mekah nak pakai Kaabah baru. Kaabah baru dia buat dengan harga yang sangat mahal, dengan bentuk yang sangat cantik. Jadi orang pergi juga situ, orang pergi Mekah juga buat haji. Dia marah. Bila dia marah tu, dia nak runtuhkan Kaabah. Dia bawa tentera dia lebih pada 300,000. Lalu dia bawa gajah. Gajah ni kau memang sabar, nak runtuhkan Kaabah takkan nak guna tenaga manusia dah. Guna gajah kejar je. Nak kita kata pada adabnya. Maka dia bawa gajah. Bila nak serang, nak masuk ke tanah haram tu, gajah tadi nak masuk ke tanah haram tu, berhenti situ, berhenti sekejap. Lalu ada seorang penduduk Mekah, nama dia ialah Adi bin Nufail. Dia pergi kat telinga gajah, lalu dia bisik kepada gajah. Dia kata, innaka fi ardil haram, kamu berada di tanah haram. Irji' min haitsu ji'ta, baliklah kamu ke tempat yang kamu datang, balik semula ke negeri kamu. Gajah tu maknanya dia, Adi tadi cakap dengan gajah, kamu ni digunakan untuk meruntuhkan Kaabah, tanah haram, jangan buat gitu, mau balik. Kita kena jaga, kita kena jaga tanah haram ni. Gajah tu faham, saudara. Gajah faham. Akhirnya gajah tak mau masuk ke tanah haram tu, tak mau masuk. Macam-macam cara dia pukul, dia buat macam-macam, gajah tak mau masuk juga. Kalau corner kiri jalan, corner kanan jalan, corner belakang jalan, corner depan tak boleh. Corner depan pula, jalan depan tak boleh. Sebab apa? Sebab dia faham, dia tahu ini adalah bumi haram, ini adalah Mekah, ini adalah kawasan Kaabah yang menjadi tempat keamanan manusia. Dia adalah hamba Allah. Gajah ni hamba Allah, dia tahu tanggungjawab dia. Maka dia pun tak usik, tak masuk pun ke tanah haram. Tengok, dia taat pada Allah. Dia tahu bahawa ini adalah perbuatan yang menyanggah Allah, menyanggah sifat tanah haram itu sendiri yang menjadi tempat keamanan. Lalu dikatakan pada masa itu datanglah burung ababil. Burung ababil, panjang cerita dia. Cerita tu biarlah kita bawa kemudian lah, cerita mana-mana ustaz boleh cerita tentang perkara tu. Saya nak ceritakan macam mana gajah tu, dia taat kepada Allah. Dia dengar ini adalah bumi haram, bumi Mekah, tak boleh kita kacau, tak boleh ganggu, dia taat. Itulah gajah. Sentiasa dia itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok dulu kisah macam mana binatang ni. Binatang ni sebenarnya dia ikut arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara semula jadi, ada seorang sahabat Nabi, nama dia Amru bin Jamuh. Amru bin Jamuh ni sirah tidak lagi. Kalau isa setakat tu lah. Panjang pula cerita dah. Ngaku orang lah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang tak baik itu daripada saya, dan saya bertaubat kepada Allah sekiranya ada kesalahan, kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma waffiqna
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.